各位弟兄姐妹，大家平安。 Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. 我们今天要思想一个题目，就是成为光，而且我们的光有带来影响的光。 Hari ini kita mau belajar tentang menjadi terang dan terang kita berdampak. 我们打开圣经，在马太福音第5章，我们看第14节看到第16节。 Kita melihat dari Injil Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai 16. 一段我们很熟悉的经文， Satu bagian yang sangat kita familiar 我先用中文的来念。 akan lebih dahulu dibacakan dalam bahasa Mandarin. 马太福音第5章从第14节到16节，你们是世上的光，曾照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。 Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. 我们读经到此。 Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. 各位弟兄姐妹，这个图画是名叫灯塔， Saudara-saudari, gambar ini ada namanya mercusuar 是建在海边。 yang dibangun di dermaga di 它 pantai. 的功用就是把光照出来， Manfaatnya ialah untuk memancarkan terang 让能够帮助所有在海中那边行走的船， agar dapat membantu kapal-kapal yang berlayar di laut. 在一个大海晚上看不见的那个时刻， Di saat lautan gelap, 这个光就非常的重要， terang ini sangat penting 让它能够把船引领带到他们要到达的地方。 agar dapat memimpin kapal dapat sampai tempat tujuan. 我们今天做基督徒， Hari ini kita menjadi orang Kristen, 也是好像这个灯塔， kita juga seperti mercusuar ini. 我们活在这个世界， Kita hidup di dalam dunia, 我们要把我们生命的光彰显出来， kita harus memancarkan terang hidup kita 让引导别人来到上帝的面前， agar dapat memimpin orang datang di hadapan Tuhan, 得着上帝的救恩， mendapat keselamatan di dalam Tuhan, 活在上帝的爱里面， dan hidup di dalam kasih Tuhan, 而且能够彼此相爱， dan dapat saling mengasihi 能够享受上帝的同在。 dan menikmati penyertaan 这 Tuhan. 个是我们存在很重要的那个功能。 Ini adalah fungsi kita untuk ada di dunia ini. 所以在马太福音第5章第14节，耶稣这样说： Oleh sebab itu dalam Matius 5 ayat 14 Tuhan mengatakan demikian, 你们是世界的光。 kamu adalah terang dunia. 一个城如果建造在山上， Sebuah kota terletak di atas gunung 它是不能够隐藏的， tidak mungkin tersembunyi. 人家从很远的地方就能够看到。 Dari tempat yang jauh ia sudah terlihat. 这个城是建在上面， Kota yang terletak di atas gunung 而且这个城有的时候会发出光，让我们能够看得更清楚。 dan kota ini kadang memancarkan terang dan sehingga kita dapat melihatnya dengan jelas. 我们基督徒的人生也是这样， Demikian juga kehidupan kita sebagai orang Kristen. 我们活在这个世界 Kita hidup di dalam dunia ini, 是被人家注意的， kita diperhatikan oleh orang 而且人家看我们怎么样生活， dan orang melihat bagaimana kita hidup. 这个是不能够隐藏的。 Ini tidak dapat tersembunyi. 当主耶稣说你们是世上的光的时候， Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia, 这个是一种这个身份的宣言，这个身份的宣言。 ini adalah sebuah
proklamasi tentang identitas hidup kita. 我们不像这个世界， Kita tidak sama seperti dunia ini. 我们不属这个世界， Kita juga bukan milik dunia, 但是我们是这个世界的光， tetapi kita adalah terang dunia ini. 因为我们的生命已经被上帝救赎过来， Karena hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. 因为我们有一个生命很重要的目标， Karena kita mempunyai tujuan hidup yang penting. 因为我们的生命的素质已经跟这个世界的素质不一样。 Dan karena kualitas hidup kita sudah berbeda dengan kualitas hidup dunia ini. 我们成为新造的人， Kita menjadi orang yang baru. 我们或在圣洁或在上帝的真理里面， Kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. 这个是所有人能够看得到的。 Ini harus bisa dilihat oleh 这 orang-orang 个 di 是 sekeliling 我们 kita. 在耶稣基督里面的身份。 Ini adalah identitas hidup kita di dalam Kristus. 但是当耶稣说你们是世上的光， Waktu Tuhan Yesus mengatakan engkau adalah terang dunia, 这个也是一种的使命， ini juga adalah satu amanat. 就是上帝差遣我们进入这个世界， Itu Tuhan membawa kita masuk ke dalam dunia ini, 不是跟这个世界困在一起， bukan menjadi satu dengan dunia ini, 但是在这个世界人间，我们发出我们基督信仰的光。 tetapi kita harus memancarkan terang kita. 这个是上帝向你、向我一种的呼召， Ini adalah panggilan Tuhan buat Anda dan saya, 就是进入这个世界。 yaitu masuk ke dalam dunia ini. 这个使命有包含几个重要的意义。 Panggilan ini mengandung beberapa maksud. 第一就是我们要把耶稣基督的救恩的光传递给所有的人。 Yaitu kita harus memberitakan terang keselamatan kepada orang lain. 一个健康的基督徒， Seorang Kristen yang sehat 一定心里有一种火热的心，一种很迫切的心，要把这个福音传扬出去。 pasti hatinya berkobar-kobar ingin menyampaikan Injil 因为他 keselamatan. 已经经历了这个福音的大难， Karena dia telah mengalami kekuatan daripada Injil. 他看到这个福音的宝贝， Dia melihat kepentingan daripada Injil ini begitu 所 berharga. 以他的心里有一种火热的心，一股很大的力推他要把这个福音传出去。 Oleh sebab itu hatinya berkobar-kobar ingin mengabarkan Injil keselamatan. 这个是我们天上上帝的心意。 Ini adalah isi hati Tuhan. 圣经说，上帝要每一个人得救， Tuhan ingin setiap orang percaya, 他 menjadi 不愿意一 percaya. 个人沉沦， Dia tidak ingin seorang pun binasa. 所以上帝要每一个人都来到他的面前， Tuhan ingin setiap orang datang di hadapannya, 认识他， mengenalnya, 而且得着他的救恩。 dan mendapatkan keselamatannya. 我们成为上帝的儿女， Kita menjadi anak-anak Tuhan. 我们一定会也很明白上帝这种的心意。 Kita mengerti isi hati Tuhan 所以 ini. 上帝的心意也是成为我们的心意， Isi hati Tuhan kiranya menjadi isi hati kita. 所以我们里面就有一股很大的爱、很大的力来去传扬这个福音。 Maka dalam hati kita ada kasih dan kekuatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. 这个也是保罗给我们一个很好的见证， Ini juga satu kesaksian yang Paulus berikan kepada kita. 他经历了这个耶稣基督的爱， Dia telah mengalami kasih Yesus. 他也是经历了这个耶稣基督的福音的大能， Dia juga mengalami kuasa Injil Tuhan Yesus. 所以他一生就摆上给上帝，要传讲这个福音。 Oleh sebab itu dia memberikan hidupnya untuk mengabarkan Injil. 虽然他面对很多的为难， Walaupun dia mengalami banyak kesulitan, 但是他的心不会冷漠，他的心不会退后来传讲这个重要的福音。 tapi hatinya tidak undur dan tidak dingin. 今天我们看我们的心灵如何， Hari ini kita melihat bagaimana dengan hati kita. 有没有这样火热的心来传达这个福音呢？ Apakah kita punya hati yang berkobar-kobar untuk mengambarkan Injil Tuhan? 这个也是描写我们灵命的状况如何。 Ini juga menggambarkan bagaimana kerohanian kita. 那第二方面，我们看我们是世界的光， Yang kedua, kita adalah terang dunia ini. 我们要把这个一种金钱的生活显明给这个世界的人看。 Kita harus menunjukkan hidup yang kudus. 基督徒不是随着世界潮流而走的基督徒， Seorang Kristen bukan
hidup menurut arus kehidupan dunia ini. 但是是符合我们圣经真理的原则。 Tetapi harus sesuai dengan kebenaran Alkitab. 我们不是跟随世界怎么样讲， Kita bukan mengikuti apa yang dikatakan oleh dunia, 但是我们要跟随圣经怎么样教导我们。 tetapi kita mengikuti ajaran firman Tuhan. 当我们跟随圣经的教导的时候， Ketika kita mengikuti ajaran firman Tuhan, 我们就能够建立一个敬虔的生活。 maka kita dapat membentuk satu hidup yang kudus, 撒嘞， saleh. 一个忠诚的生活， Kehidupan yang saleh, 一个这个公义的生活， kehidupan yang adil 或者一种圣洁的生活。 dan kudus, 这样我们就在这个世界上，好像一个明灯照亮我们四周围的人。 kehidupan seperti inilah yang seperti terang yang memancari sekitar kita. 当我们看旧约的圣经的时候， Ketika kita melihat perjanjian lama, 我们看但以理他面对很大的为难， kita melihat Daniel menghadapi kesulitan besar. 也是面对一些的威胁。 Dia juga mengalami ancaman. 如果他没有拜这个国王的像的话， Kalau dia tidak menyembah patung raja, 他会被人家杀死的。 dia akan dibunuh. 虽然他在这样的危险当中， Walaupun dia di dalam ancaman yang demikian, 他有一个很坚固的立场， dia mempunyai prinsip yang kokoh. 他不敢犯罪或者不敢犯这个上帝的真理， Dia tidak berani berbuat dosa dan memberontak terhadap kebenaran Tuhan. 所以他愿意把他的生命摆上， Oleh sebab itu dia lebih rela mempersembahkan hidupnya 来遵行上帝的话语， untuk taat kepada firman Tuhan. 上帝就保守他， Nah, Tuhan menjaga dia 他就成为世世代代所有的人的一种的榜样。 dan dia menjadi teladan manusia berabad-abad. 怎么样把这个敬畏的生活活在我们这个每一天的生活里面？ Bagaimana hidup yang takut akan Tuhan kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. 今天我们所面对的社会， Masyarakat yang kita hadapi saat ini 也是充满这个试探的这个社会， penuh dengan pencobaan. 无论是金钱的试探， Baik itu tentang keuangan, 无论是男女关系的试探， hubungan wanita dan laki, 或者地位的权柄的试探， ataupun tatah, 都在我们周围围着我们。 ada di sekeliling kita. 如果我们不很小心的话， Kalau kita tidak hati-hati, 我们就很容易的落在罪恶里面。 kita akan dengan mudah jatuh ke dalam dosa. 我们不是活在光明当中了， Dan kita tidak hidup lagi di dalam terang. 我们不是成为这个世界的光， Dan kita tidak lagi menjadi terang dunia ini. 但是我们被这个黑暗罪恶所拉进去， Dan ditarik oleh kegelapan 我 dunia. 们没有办法把这个真光活出来。 Dan tidak bisa menghidupkan terang yang 所以，当我 sesungguhnya. 们要把光活出来的时候， Oleh sebab itu ketika kita mau menghidupkan terang di dalam hidup 我 kita, 们要非常要用信心坚固的心来实行神的话语。 kita harus punya iman yang kuat untuk dapat mau melakukan firman Tuhan. 第三方面，我们成为这个世界的光， Yang ketiga, kita menjadi terang dunia, 就是透过我们的好行为，让人家能够看到上帝的荣耀。 yaitu melalui perbuatan baik kita supaya orang dapat melihat kemuliaan Tuhan. 好像圣经刚才告诉我们， Seperti firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita, 你们的光应该照亮世界的人， terangmu harusnya menerangi dunia, 让他们看到你的好行为， supaya orang melihat perbuatan baikmu, 让他们看到你爱心的行动， orang melihat perbuatan kasihmu, 他们能够看到上帝在我们当中， mereka dapat melihat Tuhan di dalam kita 而且能够把这个荣耀归给上帝。 dan mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. 好行为不能够救赎我们， Perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita, 但是好行为呢，是一种我们得救之后一种很明显的这个现象。 tetapi perbuatan baik adalah satu hal yang harus kita nyatakan setelah kita menerima keselamatan. 如果你已经领受了上帝的恩典， Jika kita telah menerima anugerah Tuhan, 你一定会把这个恩典流露出来，
engkau pasti akan mengalirkan anugerah ini kepada orang 如 lain. 果你已经得着上帝的饶恕， Jika kita telah menerima penebusan daripada Tuhan, 你就要把这个饶恕的爱也是把它显明出来。 dan kita juga harus mengalirkan pengampunan bagi orang 如 lain. 果你的家庭已经蒙了上帝祝福， Jika keluargamu telah diberkati oleh Tuhan, 你要把这个家庭也是能够成为别人的祝福。 dan kau juga jadikan keluargamu menjadi berkat bagi orang 或者你 lain. 的工作事业蒙了上帝祝福， Jika usaha pekerjaanmu telah diberkati oleh 你 Tuhan, 看到上帝的恩典作为有在里面， engkau melihat perbuatan Tuhan di tengah-tengahnya, 你会要把你所得到的东西、财物也是愿意来协助帮助别人。 apapun yang kamu dapatkan termasuk juga harta benda, engkau akan dengan rela membantu orang lain. 因为我们经历了上帝的好处， Karena kita telah mengalami kebaikan 我 Tuhan, 们就能够把这个上帝的恩典好处显明出来。 maka kita dapat menyatakan kebaikan Tuhan bagi orang lain. 当人家看到我们的好行为， Ketika orang lain melihat perbuatan baik kita, 圣经说他们就知道我们是基督徒。 maka mereka tahu bahwa kita adalah orang Kristen. 我曾经看了一个文章， Saya pernah melihat satu artikel, 讲到在中国大陆有一个很年长的这个伯伯， ada seorang senior di daerah 他的工 Tiongkok. 作是这个驾驶这个三轮的车，好像别驾这样的。 Ya, pekerjaannya menarik becak, 他就到一个地方送东西，然后又到另外一个地方送人家叫他做的东西。 dia mengantar barang maupun mengantar orang ke satu tempat. 那有一天他看到一个他看到一个小孩子 Suatu hari dia melihat seorang anak kecil 在垃圾桶那边找东西， mencari barang di tengah sampah, 在垃圾桶东 di 三把 tong-tong 呀， sampah. 他觉得很奇怪， Dia melihat aneh, 为什么这个小孩子会在垃圾桶那边找东西呢？ mengapa anak ini mencari barang di tong sampah 但是他也是这样走过去了。 dan dia lewat begitu saja. 但是明天他看到同样的事情发生， Tetapi besoknya dia melihat hal yang sama 再来他看到同样的事情发生， dan juga hal yang sama untuk esokannya. 有一天他就下来， Suatu hari dia turun, 他问那个小孩子， dia bertanya kepada anak itu, 他说：“小朋友，你在这里找什么东西？” "Hai anak, kamu mencari apa di sini?" 他说：“我在这里要找一些人丢下来的饭菜，把它收拾啊，我要带回去。”他说 Saya mau mencari sisa makanan yang dibuang di sini untuk saya bawa pulang. 哇，他吓到一下。 Dan dia terkejut. 他说：“这个饭菜已经肮脏了，放在垃圾桶，那你还把它拿起来吗？” Sisa makanan itu telah kotor ditaruh di tong sampah. Apakah engkau masih mau membawanya? 他说：“是的。” Dia bilang iya. 你为什么这样做？ Mengapa engkau berbuat demikian? 他说：“我是一个孤儿， Saya adalah seorang yatim piatu. 我住在一个孤儿院， Saya tinggal di satu panti asuhan. 这个孤儿院的食物是不够的， Makanan di panti asuhan tidak cukup. 所以我们每一天会肚子饿。 Oleh sebab itu setiap hari kami lapar. 那为了我们肚子的需要，他说， Karena kebutuhan perut kami, 所以我就来到这个垃圾桶的地方，找一些的食物带回去，那大家可以吃。 maka saya datang di tong sampah ini mencari sisa-sisa makanan untuk dibawa pulang. 他说：“真的吗 Dia bilang, benarkah demikian? ？”他说：“真的。” Anak itu berkata benar. 他说：“好，我跟着你去，你那个地方孤儿院在哪里 Baik, saya ikut kamu ke tempatmu, ke panti asuhan. ？”真的，他去到那边， Dan benar, bapak ini sampai ke sana 他看到一些的小孩子， dan melihat banyak anak-anak. 等他回来，等他这个拿饭的人回来的时候， Dan menunggu anak yang membawa makanan ini datang. 然后大家就很高兴一起吃这个饭。 Lalu mereka dengan sukacita makan makanan itu. 这个老伯伯看到的时候， Bapak tua ini ketika melihat hal ini, 他心很受感动。 hatinya tergerak. 然后他每一天他得找的钱， Lalu dia setiap hari mendapatkan uang, 他留下一半就奉献或者供给这个孤儿院的需要。 dia memakai setengahnya untuk mendukung anak-anak panti asuhan ini. 然后这个孤儿就觉得非常非常的受感动。 Dan anak-anak panti asuhan ini sangat tergerak. 他说：“你是好像我的爸爸。”
dan mengatakan bahwa engkau seperti Papa kami. 这样关怀我们。 Begitu memperhatikan kami. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari, 我们今天成为基督徒， hari ini kita menjadi orang Kristen. 我们是上帝的儿女， Kita adalah anak-anak Tuhan. 上帝祝福我们各种各样的这个恩典。 Tuhan memberkati kita 我 bermacam-macam. 们要透过我们的好行为、关怀的心，让人家看到上帝的荣耀。 Kiranya dengan perbuatan baik kita dapat orang melihat dan memuliakan nama Tuhan. 那各位弟兄姐妹，我们如何能够把我们生命的光能够发现出来呢？ Saudara-saudari, bagaimana agar terang kita bisa bercahaya? 圣经说我们是世界的光， Tuhan Alkitab berkata bahwa kita adalah terang dunia. 但是我们真的把光发明出来了吗？ Apakah kita sudah memancarkan terang itu? 或者我们有的时候做基督徒， Ataukah kita sudah menjadi orang Kristen? 但是我们没有办法把这个真光发出来， Dan kita tidak bisa bercahaya. 或者我们所发出的光是很微小，或者这个一种茫茫的这个光把它发出来。 Atau terang kita itu remang-remang dan redup. 那我们的光为什么发不出来呢？ Kenapa terang kita tidak bisa bercahaya? 因为我们灵命生命建造的不好， Karena kerohanian kita tidak pembangunannya tidak 或者我们没有一个 bertumbuh 健全的这个灵命生活， dan tidak ada kehidupan yang saleh. 所以这个光就发不出来了。 Maka terang ini tidak bisa bercahaya. 今天我们来到上帝的面前学习， Hari ini kita belajar di hadapan Tuhan 或者我们对上帝说 dan kita berkata kepada：“ ：“Tuhan, 主啊，你的光已经有在我们里面， Tuhan terangmu telah ada di dalam diriku. 我要把它真的发出来， Aku ingin dapat bercahaya, 无论在我的家庭里面， baik di dalam keluarga, 在我的教会里面， di dalam gereja, 或者在我的社会里面， atau di masyarakat, 或者在我的公司里面， atau di dalam pekerjaan, 或者我跟人之间关系的时候 dan，di dalam relasi dengan orang lain. 这个上帝的真光、上帝的真理，真的能够发现出来或者彰显出来。 Kiranya terang Tuhan, kebenaran Tuhan bisa bercahaya. 有两个很重要的原则， Ada dua prinsip yang penting sekali. yang penting. 我们怎么样能够把这个生命的光发出来呢？ Bagaimana kita bisa memancarkan terang ini? 那第一是所谓的我们的生命要以基督的生命为中心。 Yaitu kita harus berpusat pada Kristus. 一个很有名的作者名叫 John Stott， Ada seorang penulis yang sangat terkenal itu John Stott. 他写了一本书，就是讲到我们的生活怎么样能够以基督为中心呢？ Dan dia menuliskan satu buku Focus on Jesus, bagaimana kita berpusat pada Yesus. 而且这个书是很帮助让我们做基督徒如何怎么样生活，那我们能够明白。 Dan buku ini mengajarkan bagaimana kita hidup hidup kita sebagai orang Kristen dan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. 各位弟兄姐妹，他这样讲。 Dan saudara-saudara dia berkata demikian. 我们今天做基督徒， Hari ini kita menjadi orang Kristen 不是单单口上说相信耶稣， bukan hanya di mulut kita berkata percaya. 我们的信仰不是一种的口号而已。 Iman kita bukan hanya satu semboyan. 但是当我们讲我们信耶稣的时候， Tapi ketika kita berkata kita percaya pada Yesus, 我们真的活在基督耶稣里面， kita benar-benar hidup di dalam Yesus. 而且我们所有的生活行为都在主的掌管带领之下。 Segala hidup perilaku kita ada di dalam kendali Tuhan. 那这个是一种以基督为中心的生活。 Ini adalah hidup yang telah berpusat pada Kristus. 他告诉我们几个重要的步骤。 Dia ada memberitahukan kepada kita beberapa langkah. 他说，第一个步骤就是我们透过耶稣得着这个救恩。 Yang pertama adalah kita diselamatkan di dalam Kristus. 我们没有办法救我们自己， Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. 金钱不能够救我们， Kesalehan tidak harta Cincin. tidak harta benda tidak bisa menyelamatkan kita. 总统的权柄不能够救我们， Kekuasaan dan presiden tidak dapat menyelamatkan 或 kita. 者军事的势力也是不能够救我们。 Dan kekuasaan tidak militer tidak bisa， militer juga tidak bisa menyelamatkan kita. 只有耶稣才能够救赎我们。 Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. 他为我们死在十字架上， Dia mati bagi kita di atas kayu salib. 他流出这个
宝贝圣洁的宝血， Dia mengalirkan darahnya yang berharga 把我们救赎过来， untuk menyelamatkan kita. 我们就成为新造的人，在主里面的人。 Kita menjadi manusia baru di dalam Kristus. 但是我们不是单单停留在那一个地步， Tetapi tidak hanya berhenti di sana, 我们也是要建造在基督耶稣的上面， kita juga harus dibangun di atas Kristus 就 Yesus. 是我们整个生命要以基督中心来生活。 Yaitu seluruh kehidupan kita harus dibangun di atas Kristus dan hidupnya. 我们学习耶稣怎么样做人， Dan kita belajar bagaimana Yesus hidup sebagai manusia. 耶稣怎么样爱人， Bagaimana Yesus mengasihi orang. 我们也是怎么样爱人。 Dan kita juga demikian mengasihi. 耶稣教导我们做什么， Yesus mengajarkan kita berbuat apa, 我们跟随来做， kita ikut melakukannya. 那变成我们的信仰就有一个很稳固的一种的基础， Maka iman kita mempunyai dasar yang teguh. 因为建在基督耶稣的身上， Karena di atas pondasi Yesus Kristus. 不是单单建在耶稣的身上， Bukan hanya dibangun di atas Yesus Kristus, 也是活在耶稣里面。 tetapi juga hidup di dalam Kristus. 就是说，我们的生命与基督的生命连接一起， Hidup kita dan hidup Kristus bersatu. 好像约翰福音15章那边告诉我们， Seperti Yohanes 15 mengatakan, 那个葡萄的枝子呢，要在连接在这个葡萄的树上，那个枝子才能够活，而且结出果子。 di mana cabang dari pohon anggur itu harus menempel pada pokok anggur. 我们的生命也是如此， Demikian juga hidup kita 要连接在耶稣的身上， harus menempel pada Yesus Kristus. 那我们就能够得着生命的力量，而且祝福。 Maka kita mempunyai kekuatan dan berkat bagi 因为 hidup 耶 ini. 稣是爱的源头， Karena Yesus adalah sumber 他 kasih, 是恩典的源头， Dia adalah sumber anugerah, 他是圣洁的源头， Dia juga sumber kekudusan 他是力量的源头， dan sumber kekuatan 他是忠诚的源头。 dan sumber kesetiaan. 所以，我们连接在耶稣的时候， Nah, ketika menempel pada Yesus, 我们也是得着这一些生命重要的因素。 maka kita akan memperoleh unsur-unsur yang penting ini di dalam kehidupan 我们 kita. 不是活在基督里面， Kita bukan hidup di dalam Kristus, 但是我们也是愿意把我们的心放在耶稣的权柄下， tetapi kita juga mau memberikan hidup kita di 把 bawah 我们的心， hati kita di bawah kaki. 就是说，我们愿意把我们的思想、我们的心念呢，放在耶稣的权柄引导之下。 Yaitu segala pikiran, kehendak kita dan perasaan kita taruh di bawah kaki Yesus. 所以耶稣就能够来管理、掌管、带领我们的生命， Maka Yesus akan memimpin dan menguasai hidup kita. 而且我们愿意为基督而活， Dan kita rela hidup untuk Kristus. 我们的生命不到得着更改、更像耶稣。 Dan hidup kita semakin diperbaharui, semakin serupa Kristus. 那如果我们的关系与耶稣的关系是如此的话， Jika relasi kita dengan Kristus demikian, 那我们的生命一定会有很坚固一种的这个基础或者一种力量的生命。 maka hidup kita ada pondasi yang kokoh. 耶稣是光的源头， Yesus adalah sumber terang. 所以我们在他里面的时候，他的光就会照耀我们，引导我们的一生。 Kalau kita ada di dalam Kristus, maka terang Kristus akan memimpin kehidupan kita. 有一个比较年轻的人，他这样做见证， Ada seorang muda bersaksi demikian. 他说：“我是一个基督徒， Saya adalah seorang Kristen, 但是我的工作很忙， tetapi pekerjaan saya sangat 生活压力也是很多， tekanan kehidupan juga banyak. 我觉得离上帝太远， Saya merasa jauh dari Tuhan. 我没有感觉到上帝或者活在我这个每一段的生活行动里面。 Saya tidak merasa kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan saya. 我的时间一天这样走，一天就走一天。 Hari-hari saya berlalu hari demi hari. 我早早起来， Pagi-pagi saya bangun, 我很晚才回家， saya malam-malam baru pulang. 我得着一些的钱， Uang yang saya dapatkan 也是付在我生活家庭当中， untuk memenuhi seluruh kehidupan saya 也是刚刚好。 dan pas-pasan. 所以每一天这样走，他说， Dan setiap hari demikian, 我的灵命觉得很枯干， kerohanian saya merasa saya kering 或者没有怎么样增长， dan tidak bertumbuh. 我没有办法发出
基督徒生命的光。 Dan saya tidak dapat memancarkan terang Kristus. 有一天他来到上帝的面前， Suatu hari dia datang di hadapan Tuhan. 他向上帝祷告， Dia berdoa kepada Tuhan. 他说：“主啊，我的生命是如此， Tuhan, kehidupan saya demikian. 如果一直下去的话， Kalau terus-terus begini, 我一定不能够发展，不能够这个为你做光。 saya pasti tidak dapat bertumbuh dan menjadi terang Tuhan. 那应该怎么样好呢？” Harusnya bagaimana? 然后上帝就感动他。 Tuhan menggerakkan hatinya. 如果你早上晚上都是很忙的话， Kalau setiap pagi sampai malam engkau begitu sibuk, 那你要好好你安排你的时间。 engkau harus mengatur waktumu. 如果早上你还没有上班的话， Kalau pagi sebelum berangkat kerja, 你能够抽出一点的时间来到我的面前祷告的话， kalau engkau bisa spend sedikit waktu untuk berdoa 或 pada 者 Tuhan, 看我的话语， untuk melihat firman Tuhan, 你的灵命生命会觉得更舒服的。 maka kerohanianmu akan lebih baik. 或者晚上如果你还没有睡觉之前， Atau malam sebelum tidur, 你能够用一段的时间来到我的面前， engkau gunakan sedikit waktu untuk datang ke hadiratku, 你的生命就一定会与我更亲近的。 maka akan lebih dekat kepada Tuhan. 各位弟兄姐妹，然后他这样做， Lalu dia berbuat demikian. 做了一段时间呢， Setelah sekian waktu dia lakukan, 他真的觉得生命有改变， dan dia merasakan ada perubahan dalam 有 hidupnya. 神的同在力量给他。 Ada penyertaan dan kekuatan daripada Tuhan. 如果今天你的生活是如此的话， Jika kehidupanmu adalah seperti ini, 在压力忙碌当中， di dalam tekanan dan kesibukan, 我们要抽出时间来到主的面前， kita harus mengeluarkan waktu, mengatur waktu untuk datang di hadapan Tuhan. 好像马丁路德他曾经这样讲。 Seperti Martin Luther juga pernah berkata, 在一天当中，如果我们有2个小时到3个小时来到主的面前祷告， jika satu hari saya tidak ada 2 sampai 3 jam datang berdoa, 那我没有办法做很多的工作， saya tidak dapat melakukan banyak hal. 我不能够负起教会很多的事工， Saya tidak dapat menanggung pelayanan yang 我没有 begitu 办 berat. 法把基督的光透过我们的生命发出来。 Saya juga tidak dapat menghidupkan terang Kristus. 只有我的生命以基督的生命为主，为中心的话，我就能够活出这个力量来。 Ketika saya berpusat pada Kristus, saya baru bisa memancarkan 第二 terangnya. 个方面，我们怎么样能够把光发出来呢？ Yang kedua, bagaimanakah kita bisa memancarkan terangnya? 就是我们的心要不断的更新， Yaitu hati kita terus diperbaharui. 而且我们能够穿戴着基督耶稣一种好的品格。 Dan kita bisa meneruskan karakter-karakter Kristus yang baik. 有一本书名叫《心理的更新》， Ada satu buku judulnya Renovasi of the Heart. 这本书告诉我们，如果一个基督徒要成长的话， Buku ini memberitahukan kepada kita jika seorang Kristen mau bertumbuh, 要发出基督的光， mau memancarkan terang Kristus, 他的心要不断更新， hatinya harus terus diperbaharui. 他的思想、意志、他的心念要不断在主的话里面得着更新， Pikiran dan kehendaknya harus terus diperbaharui di dalam Kristus. 而且要穿戴着耶稣一种好的品格， Dan dia harus mengenakan karakter Kristus, 他才能够把基督的光发出来。 baru bisa memancarkan terang Kristus. 今天我们要把基督的光发出来， Hari ini kita mau memancarkan terang Kristus, 或者把上帝的爱、上帝救恩的大能活出来的话， atau memancarkan kasih dan keselamatan dari Tuhan, 是透过我们这个人的思想、我们这个人的行为，或者我们这个人的品格。 harus melihat kepada bagaimana karakter kita, hati kita. 如果我们的品格不好的话， Jika karakter kita tidak baik 或者被罪恶黑暗所捆绑的话， atau dibelenggu oleh kegelapan, 我们就没有办法把上帝的光把它活出来。 kita tidak dapat memancarkan terang Tuhan. 所以我们一定要不断在主里面生命思想得着这个建造或者更新。 Oleh sebab itu kita harus
diperbaharui dalam hati, pikiran, dan karakter kita. 那我们就能够把这个真光活出来， Maka kita dapat memancarkan terang Tuhan. 一种生命的更新， Satu pembaharuan hidup 是一种上帝奇妙的作为。 adalah suatu pekerjaan yang ajaib daripada Tuhan 圣 kita. 灵透过上帝的话 Alkitab, Roh Kudus melalui firman Tuhan 来改变我们的心， untuk memperbaharui hati kita, 或者圣灵透过我们的祷告 atau Roh Kudus melalui doa kita 来引领我们的生命。 memimpin hidup kita. 圣灵透过我们愿意顺服、谦卑的心， Roh Kudus melalui ketaatan kita 他就改造我们里面的生命， dan memperbaharui kehidupan kita, 让我们能够透过里面的改变，活出一种外表的一种的好品格。 Setelah kiranya melalui perbaikan di dalam batin kita, diri kita, maka akan memancarkan perbuatan baik. 生命是从里面而出的， Kehidupan dimancarkan dari dalam. 我们一切所讲的是从我们的思想、心理所要的讲出来， Apa yang kita bicarakan itu berasal dari hati dan pikiran kita. 我们一切所做的是按照我们心里所要的或者我们所愿意的东西做出来。 Apa yang kita lakukan itu ada sesuai dan maksud dan kehendak kita. 所以，如果我们的里面的生命，我们的心得着更新或者更像这个上帝的话的话， Kalau kehidupan di dalam diri kita diperbaharui dan semakin serupa Kristus, 一定能够表达出来这个所谓的好行为或者一种好的品格。 maka bisa menyatakan perbuatan baik dan karakter yang baik. 在神都地方有一个医疗所，名叫突破医疗所 Di Sentul ada satu panti rehab panti rehab namanya breakthrough 呀。 Breakthrough. 这个医疗所就是帮助那一些人，如果他用这个毒品的话，那他可以帮助他怎么样解决这个毒品的问题。 Panti ini membantu orang-orang yang memakai narkoba untuk direhab di sana. 那这个医疗所为什么被建起来呢？ Mengapa panti ini bisa dibangun? 是因为前面有一个人曾经跌入这个毒品，然后他得着帮助，他的生命得着改变。 Karena sebelumnya seseorang pernah mengalami masalah narkoba dan dia dibantu dan diperbaharui. 当他生命得着改变的时候， Ketika hidupnya berubah, 当他从这个罪恶、这个毒品走出来的时候， ketika dia keluar dari dosa narkoba 他的生命也是被上帝改变， dan kehidupannya diubah oleh Kristus. 他就能够发出一种新的生命、好的行为出来。 Dan dia memancarkan satu kehidupan baru yang baik. 所以他也很愿意帮助那一些在这个毒品里面的人， Dan dia dengan sukacita, sukarela membantu orang-orang yang 把这些人 masalah 带到他这个医疗所的时候呢， dan membawa mereka di dalam panti rehab. 他就能够把耶稣的真理、好的行为、好的品格显明出来给他们看。 Dan memancarkan terang Kristus, kebaikan Kristus. 因为他已经经历了这个里面的更新。 Karena dia telah mengalami pembaharuan di dalam dirinya. 今天你跟我也是如此， Hari ini saudara dan saya juga demikian. 我们不断要在基督耶稣里面，我们的思想心思不断要更新更改，那我们就变成更好，能够发出一个很美丽的人出来。 Kita juga terus harus diperbaharui di dalam hati pikiran kita supaya kita boleh menjadi manusia baru yang diperbaharui dan seperti Kristus. 圣经刚才告诉我们， Firman Tuhan tadi memberitahukan kepada kita, 你们的光应该照在人前当中， terangmu hendaknya bercahaya di depan orang. 你们的好行为应该做在或者行在人的眼前当中。 Perbuatan baikmu hendaknya bisa dilihat orang, 让他们看到你的好行为， sehingga kita melihat perbuatanmu yang baik. 他知道上帝是真的， Mereka tahu bahwa Tuhan adalah benar. 他们知道上帝是充满爱的。 Dia tahu bahwa Tuhan adalah penuh kasih. 我们要从我们的家庭开始， Mulai dari keluarga kita, 从我们的家庭开始， mulai dari 或者我们的教会开始， dari gereja kita, 我们的社会
dari 就 masyarakat 能够 kita. 看到这个好行为。 Dan mereka dapat melihat kebaikan ini. 前2天我探访一个家庭， 2 hari yang lalu saya membesuk satu keluarga. 然后这个家庭的家长就是她的丈夫就做一个见证。 Kepala keluarga atau suaminya bersaksi. 他说他为什么会信主？他说 Dia bilang bagaimana saya bisa percaya Tuhan. 他说以前他是很抵挡这个基督教的人， Dulu saya sangat menentang kekristenan. 他是一个非基督徒， Dia bukan orang Kristen. 他也是不要来相信耶稣。他说他都没有想到的。他说， Dia tidak berpikir dan tidak mau menjadi orang Kristen. 而且他的太太也是如此， Istrinya pun demikian 也是还没有信主， dan belum percaya. 所以家庭常常发生问题。 Dan di dalam keluarga sering terjadi masalah. 然后当他太太有很多问题的时候， Ketika istrinya mengalami masalah, 他就跟一些的人讲， dia bercerita kepada temannya. 然后他的朋友就劝他， Dan temannya menasihati dia, 如果你要活得更好的话， kalau kamu mau hidup lebih baik 更有爱心忍耐的心， dan punya kasih dan kesabaran, 你跟我来教会好不好？ ikut saya ke gereja mau nggak? 啊，他说真的，他跟着去教会。 Dan akhirnya dia ikut ke gereja. 那到了教会一段时间， Setelah ikut di gereja sekian waktu, 当然他的心打开接受耶稣， tentu hatinya terbuka untuk menerima Yesus. 他的生命有改变， Hidupnya berubah, 他在家庭的生活也是有改变， di dalam keluarga juga berubah. 他也是愿意忍耐或者接受她丈夫一些的态度。 Dia lebih sabar menghadapi sifat karakter suaminya. 然后她的丈夫直接的，他这样跟我讲， Dan suaminya dengan langsung berkata kepada saya, 当他看到太太的行为的时候， ketika dia melihat perilaku istrinya, 他的心受到很感动。 hatinya tergerak. 他说他要知道，他说这个太太去教会的时候学习什么东西？他说， Dia ingin tahu istrinya ke gereja itu belajar apa. 那让他的生命能够改变。 Nah, sehingga hidupnya bisa berubah begitu. 对他来说，这个人的性格是很难改变的。 Menurut dia karakter seseorang itu sulit berubah. 但是为什么他来到教会，跟随了教会，有这些的改变？ Tapi mengapa dia ke gereja dan bisa ada perubahan 他说他 karakternya? 真的要了解。他说， Dan dia ingin sekali mengerti. 所以他就踏入教会里面， Dan dia masuk ke gereja 向上帝祷告， dan berdoa kepada Tuhan. 他就经历到上帝的大爱。 Dan dia juga mengalami kasih Tuhan. 当他相信耶稣的时候， Ketika dia percaya kepada Tuhan, 一家人也是相信了耶稣。 satu keluarga juga percaya 他 kepada 说 Tuhan. 是因为他太太的开始， Dan dia berkata karena dimulai dari istrinya. 有一个好的行为， Ada perilaku yang baik, 有一个爱的表现， ada pernyataan kasih, 有一个忍耐的表现， ada kesabaran. 就把她的丈夫带到教会，带到基督耶稣里面。 Dan membawa suaminya datang ke gereja, datang ke hadapan Tuhan. 这个是所谓生命的光彰显在家庭里面。 Inilah yang dimaksud sebagai terang yang bercahaya di dalam kehidupan kita. 这个生命的光彰显在人的面前， Hidup yang bercahaya ini dinyatakan di terang tengah-tengah. manusia, terang itu bercahaya di depan orang，就能够把人带到耶稣基督里面。 Dan bisa membawa orang datang di hadapan Tuhan. 各位弟兄姐妹，最后我们学习怎么样接续顺服上帝的话语的这个心智。 Saudara-saudara, selanjutnya kita belajar bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. 两件事情我们今天要学习的， Dua hal yang harus kita pelajari pada hari ini. 我希望这个两件事情我们也是带回去，成为我们今天听到的一种的信息，我们带回去。 Dan dua hal ini kita bawa pulang sebagai kita juga proyek ketaatan bagi kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. 第一，我们来到主的面前，我们审查我们与基督耶稣的关系是如何。 Yang pertama, evaluasi relasi kita dengan Kristus. Adakah masih memiliki hati yang rindu? 我们是否有渴慕敬拜上帝的心， Apakah kita memiliki hati yang rindu beribadah 或者向上帝祷告， dan berdoa 或者住在基督耶稣里面？ dan tinggal di dalam Kristus?
我们想起有多久我们没有向他认罪或者求告耶稣来充满我们、引导我们？ Introspeksi, apakah kita sudah sekian lama tidak berdoa memohon mengaku dosa dan memohon Tuhan memimpin hidup kita? 第二件的事情， Hal yang kedua, 让我们做一个节制，有一个实际的好行为的行动。 dan kita berkomitmen untuk melakukan perbuatan baik. 我们愿意对我们的先生太太或者我们家人或者我们的朋友，做一个所谓的英语是3个 S 的这个行动。 Yaitu kita melakukan gerakan 3S, salam, sapa, senyum kepada anggota keluarga kita, suami atau istri, atau anggota yang lain, atau dan teman, dan juga saudara yang lain. 就是向他们问安，还有跟他握手，跟他们微笑。 Yaitu salam, sapa, dan senyum. 英语是3个 S 哦。如果你们不能够背的话，就今天不可以回家，好不好？背一下3个 S 什么东西？我们一起讲英文dulu, Indonesia dulu ya. 3 S, 1, 2, 3, salam, sapa, senyum. Ya, coba senyum ke kiri kanan kamu. Oke, saudara sekalian. 这个是3种的行动，就是向人家问候、握手跟微笑这个是一个最简单的好的行为，而且我希望我们可以为我们的家人1个或者2个我们的家人特别为他祷告。 Gerakan 3S ini adalah sangat sederhana dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita berdoa untuk 1 atau 2 pribadi khusus. 愿上帝帮助我们。 Kiranya Tuhan menolong kita. 我们低头祷告。 Kita berdoa.